isunya kenapa diberikan maafan. Bukan sekali, saudara, berkali-kali perkara ini berlaku. Dan kita pernah melihat bagaimana Putrajaya berulang kali menuduh liwat, Perdana Menteri liwat. Apa dapat? Apa hukuman Putrajaya? Apakah itu kesilapan biasa dalam parlimen? Apakah dia melibatkan kesilapan teknikal, peraturan yang biasa kita dengar? Kalau salah dari segi peraturan, sebut salahnya, fakta dan sebagainya. Okey, boleh minta maaf, tarik balik minta maaf. Itu biasa kita boleh terima. Tetapi bila sebut benda peribadi, tuduhan peribadi yang mengaibkan Perdana Menteri yang melantik kita sebagai speaker, kamu boleh berdiam diri. Sebab itu banyak di media sosial mau mengecam speaker seperti ini. Kita tak ingin speaker seperti ini, saudara. Di bawah kerajaan Madani, kerajaan yang melakukan reformasi parlimen itu bukan ini yang kita nak. Mereformasikan parlimen bukan bermakna membenarkan fitnah sedahsyat itu berlaku. Sedangkan Yang di-Pertuan Agong dah beri green light pada kamu. Tak pernah lagi sebelum ini speaker diberi green light oleh Yang di-Pertuan Agong. Kamu patut bertuah. Kamu diberikan kebebasan dan green light oleh Tuan Agong. Tinggal lagi kamu kena lakukan. Tapi kalau kamu tidak ada keberanian nak lakukan, sila letak jawatan. Itu saja yang kita nak. Ramai lagi orang mampu lakukan. Dalam mesyuarat kabinet diputuskan semalam, saya dimaklumkan oleh Fahmi bahawa kabinet akan bertemu dengan speaker untuk mendapatkan penjelasan speaker. Bukan campur tangan kabinet, kita tak campur tangan. Tetapi apa gunanya kita jadi kerajaan Madani kalau parlimen itu nak kita reformasi tetapi fitnah masih menjadi bahan mereka. Mereka tak cerita pasal rakyat. Bagi penyokong-penyokong PN pula, sepatutnya kamu fikir ni otak kamu. Bukankah terbukti bahawa pemimpin kamu memang kaki fitnah yang paling hebat? Kalau tak fitnah, kenapa tarik balik? Kalau betul itu tuduhan yang kamu rasakan bukan fitnah, kenapa tarik balik? Bermakna dah banyak benda yang ditarik dalam parlimen. Melibatkan tuduhan-tuduhan peribadi ini ditarik balik, menandakan rupanya ramai pemimpin kamu memang kaki fitnah. Itu sebenarnya taktik mereka, strategi mereka nak menjadikan ucapan mereka adalah konten dalam TikTok penyokong-penyokong. Tak apalah aku bercakap hari ni. Hari ni aku bercakap pom-pam serang Anwar. Besok pagi masuk parlimen, aku minta maaf lah. Aku minta maaf. Speaker mesti terima punya. Speaker malaikat. Speaker mesti terima punya. Yang penting aku bercakap hari ni telah pun diambil oleh macam-macam aku nak jadikan konten TikTok. Itu yang penting. Lepas aku minta maaf, fitnah dah berlega di mata dunia. Kita yang duduk di bawah ni kita tahu dah strategi itu. Takkanlah kamu orang speaker, kamu orang politik lama, kamu tak faham strategi mereka. Kamu orang lama, kamu hidup berjuang dalam zaman reformasi lagi. Takkan kamu tak kenal watak musuh-musuh Anwar Ibrahim ini? Takkan kamu tak tahu strategi-strategi mereka? Kenapa kamu izinkan dia berlaku? Penat kita di luar ni, saudara. Apabila fitnah dilakukan, kita hari ni Anwar kena fitnah, malam nanti kita bagi penerangan, kita tolong jawab dan terus jawab untuk nak pertahankan pada menteri kita. Pro bono kita buat kerja semua kerana kita fikir Allah akan balas segala apa yang kita lakukan. Kerana kita nak menegakkan keadilan. Kita nak membersihkan nama pada menteri kita daripada fitnah. Kita buat kerja ini di luar ini. Kita bukan Jackom, kita bukan penerangan, kita bukan apa-apa. Siang malam kita bagi penerangan. Nak menjadi benteng kepada Perdana Menteri kita. Tiba-tiba bila kamu ada kuasa, kamu dibayar gaji, kamu dibayar allowance, kamu boleh membenarkan ini berlaku. Kamu boleh bebaskan orang ini. Apakah kamu suka tengok Perdana Menteri dia buat macam itu? Kamu seronok? Kamu seronok tengok Perdana Menteri dibuli seperti itu? Hari ni tuduh, besok minta maaf. Hari ni tuduh, besok minta maaf. Kalau kamu dikaitkan oleh ahli parlimen, tahu pula kamu marah. Bila orang sentuh kamu dengan anak kamu, tahu pula kamu marah.
Baru sentuh sikit pun melenteng kamu sebab sentuh diri kamu. Tapi sentuh Anwar Ibrahim, boleh minta maaf. Kita akan tengok saudara, kita akan melihat selepas kabinet buat keputusan semalam. Sepatutnya dipandang serius. Kalau perkara ini tak serius, takkan kabinet bincang. Kabinet bincang sebab dianya serius. Sebab kabinet dah lihat, dah tengok respon di media sosial, netizen punya respon. Kabinet tengok ramai yang tak puas hati. Kita bukan nak speaker berat sebelah, kita nak speaker berat sebelah. Berlaku adil kita nak. Tapi berlaku adil bukan bermakna membenarkan perbuatan fitnah berlaku sewenang-wenangnya. Kalau kamu benarkan dia berlaku sewenang-wenangnya, bahawa kamulah speaker paling zalim yang ada di Malaysia ini. Sebab itu kita malas nak tengok live parlimen sebenarnya. Sepatutnya bila kita jadi kerajaan, kita seronok nak tengok persidangan parlimen. Tapi kadang-kadang kita rasa malas tengok sebab tak sanggup, hati sakit bila tengok fitnah berleluasa dan speaker tidak kisah. Cukuplah kalau nak minta yang suka memaafkan orang, cukuplah daripada menteri kita seorang je. Tak perlulah semua nak jadi macam Anwar Ibrahim. Anwar ya, orang fitnah ada besok masuk mahkamah, maafkan. Fitnah lagi maafkan. Cukuplah seorang saudara. Tak semua orang nak jadi macam Anwar. Kalau semua orang jadi macam Anwar, lingkup kerajaan perpaduan ni. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi seorang yang betul pemaaf. Sebab itu akhlak Nabi, Al-Quran. Pemaaf. Tapi di kalangan sahabat Nabi, tak semua macam Nabi. Di kalangan sahabat dia ada orang yang tegas, yang melindungi Nabi. Khalifah Umar Al-Khattab, jangan sentuh je Nabi. Jangan kutuk je Nabi. Jangan cerca je Nabi. Dia akan keluar pedang. Umar ini dijamin syurga. Umar ini sahabat Nabi. Tapi dia tegas. Sebab apa dia tegas? Sebab dia kata akhlak Nabi seperti itu. Kalau tidak ada orang melindungi dia, musuh-musuh Islam akan menggunakan kelebutan yang ada pada Nabi untuk membuli Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dia sebagai sahabat, dia melindungi Nabi Muhammad. Sebab dia tahu Nabi Muhammad ini pemaaf. Nabi Muhammad ni tak kisah Yahudi baling batu berdarah, muka gigi patah, hari-hari dia tidak pernah marah. Bahkan Yahudi yang baling dia batu itu sakit, Nabi Muhammad pergi ziarah waktu dia sakit. Ini akhlak Nabi. Apakah sahabat semua kena macam itu? Tak. Di kalangan sahabat ada yang keras. Sebab perlu ada yang keras untuk melindungi Nabi Muhammad. Kalau Anwar Ibrahim suka memaafkan orang, kalau semua orang nak jadi macam Anwar Ibrahim, lingkup kerajaan perpaduan ni saudara. Sebab kita berdepan dengan pembangkang yang bukan baik. Kita berdepan dengan pembangkang yang ada rekod, ada track rekod pengkhianat. Dia bukan pembangkang biasa-biasa saudara. Kita pernah jadi pembangkang, tapi kita tidak ada rekod track khianat. Kita tak pernah pun rampas mandat rakyat. Yang hilang adalah mandat kita. Kita bukan pembangkang yang ada track record sebagai pengkhianat. Tapi pembangkang hari ini, kesemua mereka ada track record pengkhianat. Bermaksud, pembangkang hari ini adalah pembangkang yang jahat, yang perlu kita tangani dengan sebaik mungkin. Berdepan dengan orang jahat, tak perlu kita letak malaikat. Ini belum kita sentuh lagi yang pegang Jecom. Saya pun tak tahu apa kerja Jecom. Mungkin yang ada duduk Jecom pun malaikat juga. Speaker pun malaikat. Menteri ni malaikat. Menteri ni malaikat. Mampus kerajaan perpaduan saudara. Kita sebut ini sebab kita sayang. Kita tak ada apa. Kalau jatuh kerajaan ni kita seperti biasa. Kita macam biasa. Kita hilang jawatan menteri, kita hilang jawatan menteri kita. Yang hilang kamu. Menteri kamu hilang. Kamu jadi timbalan menteri hilang. Kamu jadi sektor usaha politik hilang. Kamu jadi pegawai khas pun kamu hilang. Kami macam biasa. Tapi yang kita sayang, ini kerajaan ini. Sebab nak wujud kerajaan ini, makan masa puluhan tahun. Puluhan tahun kita berjuang nak naikkan kerajaan ini. Takkan kerajaan ini jatuh oleh kerana puak-puak ini, 2-3 orang ini. Yang tak kerti bahasa. Nak tunjuk baik.
Konon-kononnya biarlah aku ni pemimpin yang baik, dipuji oleh kerajaan, dipuji oleh pembangkang. Pembangkang suka aku, kerajaan suka aku, maka aku hebat. Kita kena ingat, pembangkang yang ada hari ni bukan pembangkang yang kita sangkakan. Mereka sanggup lakukan apa saja. Dia tunggu ruang sedikit saja ruang kelemahan kita, dia akan masuk, saudara. Mereka pernah buat dan mereka pernah lakukan dan mereka berjaya lakukan. Ini pembangkang yang ada ini. Dia bukan pembangkang zaman kita dulu. Pembangkang yang ada ni dia ada track record. Dia tunggu ruang sikit saja kelemahan. Sebab itu kerajaan PH dulu ada sedikit ruang. Dia masuk, dia akan masuk. Dan dia berjaya masuk, saudara. Hari ini Tuhan bagi kita jadi kuasa, jaga baik-baik. Jangan bagi mereka ada ruang sedikit pun. Kita nak buat baik, tengok siapa yang kita berdepan. Kita layan orang baik kalau dia layan kita dengan baik. Tidak adakah kesihan sikit pun kita kepada PMX yang bekerja sebagai penghenti, tidak ada gaji, ke sana ke sini, pergi luar negara, balik luar negara, terus ada program dekat negara kita. Dia balik daripada Australia terus bersama dengan rakyat dalam solat Jumaat dia semalam. Kerana ada program lagi. Hari ni kita tahu apa program dia. Tak ada gaji, saudara. Kita ada gaji. Yang bekerja semua ada gaji. Demam-demam pun dia pergi program. Sewaktu dalam parlimen orang dia fitnah, dia kata macam-macam. Dia berada di luar negara, tengah cari pelabur, tengah cara macam nak atasi masalah negara kita. Di ketika dia tengah buat kerja, kita dalam parlimen duk kutuk dia, duk fitnah dia. Ahli pembangkang duk kata macam-macam kat dia. Dia tengah buat kerja kat luar, tapi kita fitnah dia macam-macam. Perasuah dan sebagainya. Masuk akal atau tidak, orang yang tak ambil gaji makan rasuah. Fikirlah kita orang Islam. Mana otak kita? Orang yang tidak ambil gaji, gaji yang halal bagi dia. Gaji Perdana Menteri bukan sikit-sikit, saudara, termasuk yang lain. Gaji yang halal bagi dia, dia tak nak ambil, tetapi kita boleh tuduh dia rasuah. Ada ke orang rasuah yang tak ambil gaji? Selalunya orang kuat rasuah ni adalah orang yang gaji dia banyak tapi tak cukup. Sebab tu kita tengok pengarah, pegawai-pegawai polis ke yang kaki rasuah ni, gaji mereka banyak, saudara. Gaji mereka banyak, allowance mereka banyak, tapi mereka tak cukup. Sebab itu mereka rasuah. Mana dalam dunia ni orang kaki rasuah tak ada gaji, tak ambil gaji? Ini Anwar Ibrahim tak ambil gaji Perdana Menteri, tapi kita boleh tuduh dia perasuah. Tuduhan itu dibuat di tempat yang mulia, parlimen, tempat yang dibuka oleh Tuan Agong. Berlaku depan speaker. Kita tengok live tu pun hati sakit. Paling tidak kalau Timbalan Perdana Menteri usul 6 bulan, kalau kamu nak baik sangat pun, bagilah 3 bulan. Kurang-kurangnya. Tak mau terima 6 bulan. Sayang sangat dekat Wan Saiful tu, bagi 3 bulan. Kalau sayang lagi Wan Saiful, bagi sebulan gantung. Kalau sayang lagi pada Wan Saiful, bagi seminggu gantung. Tapi lupus, satu apa pun hukuman tak ada. Bersih, disucikan Wan Saiful. Sebab itu dia boleh tersengih-sengih, saudara. Dia boleh tersengih-sengih selepas dia menghina Perdana Menteri kita. Perdana Menteri yang meletakkan speaker duduk di atas itu. Saya nak tengok, selepas kabinet keputusan semalam, saya tengok ada tak perubahan. Kalau tidak ada perubahan, saya sanggup gerakkan kawan-kawan. Kita akan pergi ke parlimen, ajak kawan-kawan semua. Kita akan hantar memorandum terus kepada pengerusi backbenchers dan kepada PMX untuk kita desak tukar saja speaker. Kalau sayangkan negara ini, kita tak perlu speaker seperti itu. Sekarang masa untuk dia berubah. Teguran kita dia tak mau dengar sebab kita bukan orang ada nama, kita bukan ada apa-apa. Mungkin dia tak peduli teguran kita. Netizen ramai duk cakap macam-macam, dia tak peduli. Siapa kita? Tapi kalau dah kabinet tegur,
Kabinet jadikan topik dalam perbincangan kabinet tentang perangai speaker. Kalau itu pun kamu tak mau dengar, lebih baik kamu turun. Mungkin masa kita akan berikan kepada dia. Ya? Kita pun bukan sukalah nak buang-buang, nak jadi. Ya? Nanti orang kata, oh kau hentam geng sendiri. Bukan masalah geng, dia bukannya ahli parlimen, dia speaker. Ya? Kita tak hentam menteri, kita hentam apa. Cuma kita nak bagi tahu, kalau kamu jadi speaker, berlaku adil. Kita tidak mahu dia membodek kajian, bukan. Kita nak dia berlaku adil. Ya, berlaku adil. Macam timbalan speaker yang daripada Kementerian Highland tu. Saya puas hati. Dia berlaku adil. Kalau MP Pembangkang pun kalau nak kena, dia kena. Kalau suruh keluar, dia keluar. Kalau pihak kerajaan kena, lawan tak dengar cakap dia pun bagi amalan dan keluar. Kita nak speaker yang adil. Tapi adil bukan bermakna menerima segala fitnah yang besar-besar seperti itu, yang dahsyat seperti itu untuk kamu maafkan. Itu bukan adil. Kamu berlaku zalim kepada Perdana Menteri kamu. Benda yang tersilap sikit-sikit, okeylah. Contoh, macam dia berhujah, dia mengatakan, oh kita punya inflasi ini adalah sebenarnya tinggi, 4%. Bila kita beritahu, oh salah, sebenarnya inflasi kita bawah 1%, bawah 2%. Okey, saya minta maaf, salah, dan saya tarik balik. Itu biasa selalu dalam parlimen. Fakta kita salah, okey biasa. Tapi kalau serangan peribadi, perasuah yang kamu sendiri tak bawa apa fakta pun, tuduhan liwat dan sebagainya, ini bukan perkara kecil. Yang diserang itu Perdana Menteri. Yang serangan itu bukan berbentuk melibatkan rakyat, itu tuduhan-tuduhan peribadi. Sepatutnya kamu tak benar izinkan dalam kerajaan Malaysia Madani parlimen seperti itu. Sepatutnya serta-merta kamu suruh dia tarik. Dia keluar saja perkataan itu, serta-merta suruh dia tarik. Tak tarik, masa itu terus bagi keputusan. Bukannya besok pagi lah nak bincang balik, minta maaf, desak minta maaf. Ini ada pendang, ada parlimen pendang. Dah bagi hukum 4 hari dah ni. 4 hari digantung. Tiba-tiba balik U-turn, tarik balik. Sebab apa? Pendang minta maaf. Tersengih-sengih pendang minta maaf. Ketua Pembangkang Hamzah pun kata speaker, saya minta rayu, pendang minta maaf ya. Minta maaf, 4 hari, batal 4 hari. Hukuman dah bagi dah 4 hari. Boleh tarik balik. Apakah itu yang dikatakan reform? Reform maksudnya kita berlaku adil. Berlaku adil apa dia? Lawan adil apa dia? Zalim. Kalau kamu membenarkan fitnah itu berlaku dalam parlimen, bagaimana kamu melakukan zalim, kata Anwar Ibrahim. Dia tak ada dalam parlimen nak pertahankan diri dia. Dia berada di luar negara. Dia tidak ada dalam parlimen untuk nak pertahankan diri dia. Bila dia dituduh sebagai perasuah, dia tidak boleh nak bangun dan pertahankan diri dia. Dia cuma mengharapkan speaker untuk pertahankan dia. Sebab dia difitnah. Tapi kalau speaker tak mampu nak pertahankan dia, tinggalkan kerusi speaker. Ini kita berdepan dengan lebay-lebay pembohong, dengan Haji Hadi pembohong, munafik. Kita nak bagi ruang dengan bapa ini. Sebab itu Haji Hadi bercakap, oh bukan main. Oh kerajaan Malaysia Madani ini zalim. Sebab apa zalim? Nak tarik pencen. Benda tak berlaku lagi dah tuduh zalim dah. Isu pencen ni belum bincang pun dalam kabinet. Belum bawa bahas pun dalam parlimen. Belum berlaku pun. Haji Hadi dah kata Madani ni zalim. Yang dah berlaku di Kelantan tahun 2021-22 tu. YIK, Yayasan Islam Kelantan, bawah kerajaan PAS, telah pun meluluskan membuang pencen dan ganti dengan kadar SP. Itu dah berlaku dah dekat negeri Kelantan itu. Tanya kaki tangan YIK Kelantan. Dari tarik dah pencen kepada SP sekarang ini dah berlaku di Kelantan. Kelantan diperintah oleh PAS. PAS Presiden Haji Hadi. Haji Hadi dalam parlimen hari ini mengatakan kerajaan Madani zalim sebab nak hapuskan pencen. Belum berlaku. Belum bincang dalam kabinet, belum bawa parlimen dah tuduh zalim. Sedangkan negeri dia Kelantan dah berlaku pun tahun lepas. Kenapa Haji Hadi diam? Kenapa dia membisu? Syaitan bisu sebab bila berlaku kat negeri yang dia perintah. Kalau dia buat tak zalim, orang lain buat zalim. Ini lebay hadi. Kita sekarang berdepan dengan pembangkang seperti ini, saudara, munafik. Nak berdepan dengan apa-apa ini perlukan speaker yang tegas dan bijak. Bukan sekadar cari glamour, nak cari pujian. Nak mendapat puji-pujian daripada kerajaan, nak dipuji oleh pembangkang. Oh, Wan Saiful, terima kasih speaker.
Saya ucap terima kasih banyak speaker. Terima kasih. Terima kasih lah. Kamu yang dapat terima kasih. Anwar dapat apa? Wan Saiful ucap terima kasih kepada kamu. Seronok kamu dapat ucapan terima kasih daripada Wan Saiful. Tapi Anwar dapat apa? Anwar dapat kecaman. Nama dia terus bermain di TikTok sekarang ini sebagai perasuah. Kita sekarang ni berdepan dengan puak ini. Sebab tu sepanjang ucapan Haji Hadi, satu pun tidak bercerita tentang rakyat saudara. Saudara boleh dengar dekat YouTube. 15 minit dia beri peluang bercakap. Tak ada satu pun dia bercerita tentang rakyat. Ekonomi ke, masalah rakyat pengundi di Marang tempat dia ke, tak ada saudara.